Okay, hai semua. Saya akan terangkan mengenai map, canvas dan juga timeline. Sambungan bahagian yang sebelum ni. Okay, bagi map ni, kita boleh meneru ke satu tempat yang kita suka ataupun kita nak search satu tempat tu, kita boleh guna map. Dan kita juga boleh buat senarai di mana macam kita nak buat senarai tempat yang kita dah pergi ke, macam mana ke. Contohnya macam ni. Okay, yang ni dia dah bagi contoh tempat yang dia dah bagi macam ni kan. Contohnya Japan, Nepal. So nanti bila kita dah buat senarai ni, dia akan mapkan dekat peta tu. Dia akan tanda dekat peta tu. Okay. Dan setiap tempat ni kita boleh letak nama, kita boleh letak gambar, kita boleh letak description. Kita macam buat peta kita sendiri. Nanti kita boleh tengok balik macam tu. Cara nak buat dia mudah je. Okay, kita pergi kat palette. Lepas tu tekan make a padlet. Kita tekan yang ni. Lepas tu tekan yang ni. Okay, kemudian kita pilih map. Okay, map ni dia akan ada bagi pilihan tau. Nak section ke tak nak. Kalau section tu contohnya kalau kita nak asingkan macam negeri Johor, negeri Selangor, itu kita boleh pilih section lah. Kalau kita tak nak section, kita nak combinekan semua macam satu Malaysia tu, kita letak je banyak-banyak, kita tekan off je lah macam tu. Okay, kemudian kita boleh edit kita punya peta. Tekan dekat setting. Okay, kita boleh tukar tajuk peta kita ni. Contohnya apa? Nak letak tempat yang pernah saya kunjungi. Okay, description dia boleh je tulis apa-apa. Macam saya nak letak kat sini dalam Malaysia. Okay, kemudian kita boleh tukar map style kita. Kita nak warna yang biasa ke, kita nak warna putih ke, warna hitam ke. Kita boleh guna yang mana-mana yang kita suka. Tapi saya nak pilih yang ni. Okay, kemudian kita boleh tukar font kita juga. Maksudnya kita nak tulisan tu bentuk apa. So nanti dia akan tukar kat sini lah, macam tu. Boleh pilih mana-mana. Kemudian format tu mesti map ya, sebab kita tengah buat yang map. Okay, cara nak buat senarai tadi mudah je. Kita tekan yang ni, add post. Okay, kemudian kita boleh search tempat-tempat yang kita macam saya nak buat kan, tempat yang pernah saya kunjungi. Okay, contohnya apa, pantai Tanjung Neman. Okay, yang ni. So, kita boleh letak folder, kita boleh letak gambar ke sini kan. Kita boleh juga search image macam ni. Dia akan suggestkan. Tapi kalau nak search benda lain, kita boleh type kat sini je. Okay, contoh kalau macam ni kan. Okay, kita boleh letak je apa-apa gambar yang kita nak. Lepas tu caption, tulis je apa-apa yang kita rasa nak tulis. Contohnya pantai favorite saya. Okay, publish. So kat sini dia akan letaklah, dia akan tandakan kat mana kawasan tu macam tu. So kalau nak tambah tempat lain, kita just tambah kat sini je lah macam tu. Kemudian ni kita juga boleh buat slideshow. Kita just tekan slideshow macam ni. So nanti dia akan auto buatkan kita punya slide lah macam tu. Kita just tekan macam tu, dia akan keluar lah apa yang kita dah buat tadi. Macam tu lah. Okay, itu saja mengenai map. Okay, seterusnya saya akan sambung untuk part seterusnya, iaitu canvas. Canvas ni sesuai kalau kita nak buat carta organisasi ke, kita nak buat notice board ke, brainstorming ke, macam tu. Kita boleh je buat apa-apa. Dalam erti kata mudahnya, kalau canvas ni kita nak connectkan post kita dengan satu lagi post macam tu. Okay, saya bagi satu contoh saya nak buat. Okay, tekan make a padlet. Kita tekan yang ni. Lepas tu kita pilih canvas. Okay, lepas tu kita tekan done. Okay, kita boleh edit kita punya padlet ni kat setting lah macam tadi. Okay, contoh saya nak buat pasal polygon. Okay, lepas tu yang bawah-bawah ni kita boleh tukar lah wallpaper. Contohnya kita nak apa, colours ke, kita nak gradient ke, kita nak texture ke, kita nak picture ke, semua ni kita boleh tukar ikut yang kita nak. Kita tekan save. Okay, bawah-bawah ni ni format dia masih canvas lah macam tu. Okay, kemudian cara nak buat, cara nak connectkan dia, kita just tekan yang ni. Okay, contoh saya nak buat pasal polygon kan tadi. Okay, tulis polygon sekata. Okay, lepas tu kita boleh tekan publish.
Yang ni kita boleh drag kat mana-mana. Contoh kalau saya nak buat macam peta minda ke, saya akan letak kat tengah ni. Lepas kita boleh tambah lagi. Contoh heptagon. Okay, lepas tu kita boleh letak apa-apa, folder ke, link ke, gambar ke. Okay, kalau nak search gambar macam tadi, kita tekan dekat image search. Okay, dia akan auto suggest ya. Contohnya macam ni. So kita boleh terus tekan. Lepas tu kita pilih lah gambar mana-mana yang kita nak. Contoh saya nak ambil yang ni, okay, saya tekan yang tu. So dia akan keluar kat sini. Lepas tu kalau nak letak description, kita boleh letak apa-apalah macam tu. Lepas tu ni kita boleh tukar colour. Kalau nak bagi lagi interesting kan, contoh letak warna pink ke. Okay, masa tekan publish, so dia akan keluar kat sini. Kita boleh susun tu ikut suka kita. Lepas tu kalau kita nak connectkan, kita tekan yang ni. Lepas tu tekan connect to a post. Lepas tu nanti dia akan bagi pilihan lah. Sebab ni baru satu, dia akan auto tekan yang ni lah. Okay, lepas tu kita boleh labelkan. Ni nak letak apa? Okay, jenis. Sebab ni salah satu jenis polygon scatter kan. Okay, lepas tu tekan connect. Lepas tu dia akan keluar macam ni lah. Dia akan keluar nak pandang macam ni. So kalau nak tambah lagi, kita buat je macam biasa, macam ni. Tapi kalau nak buat slideshow, boleh je kita tekan slideshow macam ni lah. Dia akan keluar macam ni lah, polygon. Lepas tu polygon scatter. Ni contoh dia heptagon. Macam tu. Okay, beralih ke part yang terakhir, iaitu timeline. Timeline ni sesuai kalau kita nak buat macam kronologi ke, kita nak buat something yang step by step ke. Contohnya macam ni kan, timeline kitaran hidup rama-rama. Okay, timeline ni dia akan letak post kita tu sebelah-sebelah. Contohnya macam ni step 1, step 2, macam tu lah sampailah ke hujungnya. Okay, cara nak buat, okay, kita tekan make a padlet. Okay, tekan yang ni tadi. Kemudian kita pilih timeline. Okay, lepas tu dia boleh juga nak letak section ke, tak section lah macam tu. Macam tadi lah, kalau kita nak asingkan, contoh kalau yang pertama kita nak buat kitaran hidup orang rama, kedua kita nak buat kitaran hidup yang lain pula, so kita boleh tekan section lah. Kalau tak nak, kita just off je macam tu. So kita tekan done. Okay, cara nak buat post, kita just tekan add post. Okay, lepas tu yang ni kita boleh letak lah apa-apa. Contoh kalau saya nak buat apa, melakar graf fungsi kan. Kalau yang pertama kita kena selesaikan persamaan kuadratik. Okay, so kita boleh tekan publish. Okay, ni step yang pertama. Okay, step yang kedua pula, contohnya kita cari roots untuk kita plotkan pada graf kan. Untuk plot pada graf. Okay, lepas tu publish. So dia akan keluar macam ni lah. Dia akan berderet 1, 2 dan seterusnya macam tu. So kalau kita nak edit, kita boleh edit kita punya padlet ni. Contoh tadi graf fungsi kuadratik. Okay, dia akan keluar kat sini. Description ni boleh letak apa-apa. Sama macam tadi, wallpaper kita boleh tukar. Kalau kita nak tukar gradient ke, contoh kalau nak letak macam ni okay, kita pilih je. So kita tekan save. Okay, cara nak share padlet ni mudah je. Kat sini dia akan ada button share tau. Okay, tekan. Dia sama je untuk semua. Macam peta sama, timeline sama, canvas sama. Okay, cara dia tadi kita dah tekan share. Lepas tu kat sini dia akan bagi pilihan tau. Sama ada orang yang buka kita punya padlet tu, dia boleh tulis ke, dia boleh tengok saja, ataupun dia boleh edit. So kita boleh tentukan kat sini. Contoh kalau nak bagi dia tengok je, tekan je lah reader macam tu. Okay, kemudian kita boleh share link to clipboard. Maksudnya nanti kita just share je lah link tu macam mana. Kita just share dekat Telegram ke WhatsApp, kita kongsikan macam tu lah. Okay, kemudian kita boleh dapatkan QR code. Maksudnya nanti dia akan bagi QR di mana orang tu boleh scan je untuk join kita punya padlet. Okay, kemudian kita boleh save padlet kita tu sebagai gambar, PDF, kita juga boleh print. Okay,
So kalau nak bagi benda tu lebih interesting, kita boleh tukarkan warna-warna dia lah macam tu. Nampaklah menarik kan. Okay, lepas tu kita boleh hias lah benda tu, nak bagi benda tu lagi menarik macam tu, ikut kreativiti kita. Okay, saja. Terima kasih.